Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi sallimna la hawla wa la quwwata illa billahi. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la وإنما الملائكة المقربين واخرج من وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار رحمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المسلم تعالى في الدارين. Sekian. Bermula syurut wudhu itu seperti syarat mandi jua, iaitu 11 syarat. Bermula syurut. Syurut ini jamak bagi syarat. Maknanya beberapa syarat. Kalau syartun itu adalah satu syarat. Kalau syurut maknanya beberapa syarat. Bermula syurut wudu itu syarat-syarat bagi sah wudu. Syarat-syarat bagi sah wudu itu seperti syarat mandi. Jadi syarat bagi nak sah wudu itu sama dengan syarat bagi mandi. Syarat bagi nak sah wudu sama dengan syarat bagi sah mandi. Jua. Iaitu 11 syarat. Semuanya syarat bagi nak sah wudu itu ialah 11 syarat. Adapun dulunya rukun, niat basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki adalah rukun bagi dia. Rukun bagi wudu. Adapun di sini syarat dia. Syarat bagi nak sah wudu sama juga dengan syarat bagi nak sah mandi adalah 11 syarat. Bermula hakikat syarat. Sebut kata syarat, kita kena faham dulu apa arti syarat. Dia panggil katanya syarat, syarat bagi sah wudu, syarat bagi sah solat, syarat bagi sah puasa. Apa makna kata syarat? Bermula hakikat syarat itu bahasa Arab ma yalzamu min adamihi adamun wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidhatih. Ini tarif syarat. Tarif bagi syarat ialah ma yalzamu min adamihi adamun. Ma yalzamu min adamihi adamun. Wala yalzamu min wujudihi wujudun. Wala adamun lidhatih. Terjemah dianya, barang yang lazim daripada tiadanya, tiada masyrut. Lazim daripada tiadanya, tiada masyrut. Dan tiada lazim daripada adanya. Dan tiada lazim daripada adanya ada barang. Ada masyrut dan tiadanya tiada masyrut.
bagi zat. Apa makna bagi zat? Lidzatih tu makna terjemah betul-betulnya bagi zat. Tapi dia tafsir. Dengan menilik pada dirinya. Dengan menilik pada dirinya. Dengan menilik pada dirinya ini tafsir pada kata bagi zatnya. Barang yang lazim daripada tiadanya, tiada masyurut. Lazim daripada tak ada dia, tak ada barang tu, tiada masyurut. Dan tiada lazim daripada adanya, ada masyurut. Dan tiadanya, tiada masyurut. Tapi lazim daripada lazim tadi tu tilik kepada diri syarat. Diri perkara tadi. Kita tengok. Dia katanya barang yang lazim daripada tiadanya. Tiada masyurut. Syarat masyurut. Syarat dan masyurut. Misalnya, misal syarat kalau solat, apa dia? Wudu. Ini kita nak misal syarat bagi solat. Ada pembahasan kita sekarangnya syarat bagi wudu. Nak buat misal syarat bagi solat. Syarat bagi solat tu ialah salah satu daripada syarat bagi solatnya ialah wudu. Tapi syarat bagi solat tu banyak. Setengah daripadanya berwudu. Setengah daripadanya menutup aurat. Setengah daripadanya apa dia lagi? Menghadap kiblat. Begitu. Maka kita ambil satu, setengah daripada syarat bagi nak sah solatnya ialah wudu. Maka wudu itu adalah syarat. Maka diri solat itu ialah masyurut. Solat tu ialah masyurut. Wudu ialah syarat. Bagi kenal mana dia syarat, mana dia masyurut. Syarat, kita ambil satu syarat ialah wudu. Masyurutnya ialah solat, sembahyang. Maka dia katanya barang yang lazim daripada tiadanya, tiada masyurut. Maka kita tatbik dengan misal tadi, syarat ialah wudu, masyurutnya ialah solat. Panggilannya begitu. Panggilannya begitu. Maka dia katanya barang tu kita katanya wudu. Masalah. Barang tu kita katanya wudu. Tapi jangan tafsir. Barang ialah yakni wudu. Dia ini misal. Barang ialah wudu. Lazim mesti daripada tiadanya, tak ada wudu. Lazim mestilah daripada tiadanya, tiada barang, tiada wudu. Tiada masyurut, masyurut tu solat. Maknanya
lazim, mesti. Mestilah. Kalau tidak ada wudu. Kalau tidak ada wudu, mestilah tidak ada salat. Kalau tidak ada, kita ambil sebelah balik, tidak ada dulu. Tidak ada wudu, tidak ada salat. Tidak ada wudu, tidak ada salat. Dan tidak ada tu maknanya tidak sah. Tak ada wudu, tak ada salat. Kenapa tidak ada salat? Tidak adalah sebab dia tidak sah kalau tak ada wudu. Salat tidak sah kalau tidak ada wudu. Itu maknanya barang wudu. Yang lazim mestilah daripada tiadanya, tiada wudu. Tiada masyrut, tiada salat. Itu satu. Tilik kepada tak ada wudu. Kalau tak ada wudu, maknanya tak ada lah salat. Dan tiada lazim, tak mesti. Dan tiada lazim, tak mesti daripada adanya ada wudu. Kalau, maknanya kalau ada wudu. Kalau ada wudu. Tak mesti apa? Tiada lazim daripada adanya ada wudu. Tak mesti daripada ada wudu itu ada masyrut, ada salat. Dan tiadanya, tiada masyrut, tiada salat. Maknanya, kalau kita ada wudu, tak mesti ada salat, tak mesti juga. Kalau kita ada wudu, tak mesti ada salat, tak mesti tiada salat. Dengan maknanya, kalau kita ada wudu, mesti ada salat, tak mesti. Mesti ke tidak ada solat? Tak mesti. Lagi pulaknya, tak mesti ada, tak mesti tiada. Tapi kalau tak ada dia, tak ada lah solat. Kalau ada dia, belum tentu nak ada solat ke tiada solat. Begitu. Maka sekali lagi, kita katanya solat tu pulaknya solat zuhur. Solat zuhur ni tiap-tiap satu solat daripada solat-solat fardunya, dia ada syarat dia, dia ada sebab dia. Dia ada syarat dia, dia ada sebab dia. Syarat bagi sah solat, sebab bagi wajib solat. Contohnya zuhur. Setengah daripada sebab, ini sebab pula lain pada syarat. Setengah daripada sebab wajib zuhurnya ialah gelincir matahari. Sebab jadi wajib zuhurnya ialah gelincir matahari. Seperti katanya sebab bagi wajib puasa bulan Ramadan ialah kelihatan anak bulan. Itu sebab. Kemudian kembali kepada kita zuhur. Sebab wajib zuhur ialah gelincir matahari. Maknanya masuk waktu dia itulah. Jadi maknanya kalau tak masuk waktu, tengok pada pagi ini, pada jam sekarang, belum gelincir lagi matahari. Maka zuhur pada hari ini, belum wajib lagi. Zuhur pada hari ini, belum wajib lagi. Sebab kerana ketiadaan sebab. Walaupun kita dah ada wudu sekarang. Walaupun kita dah ada wudu sekarang. Maka kita tengok wudu dengan solat zuhur. Kalau tidak ada wudu, solat zuhur tak boleh ada. Mesti tiada. Sebab kalau solat pun tak panggil kata solat kalau tak ada wudu.
Itu mana kalau tak ada wudu, tak ada solat. Mana tak ada syarat, tak ada lah masyru't. Mesti. Itu lazim dia kata. Mesti itu mana lazim. Dan tiada lazim daripada adanya, ada barang, ada syarat. Kalau ada wudu, boleh jadi ada solat. Boleh jadi tak ada solat. Dengan maknanya tak mesti mana-mana. Tak mesti ada, tak mesti tiada. Tak mesti ada, apa dia? Kalau kita ada wudu, tak mesti ada solat. Tak mesti juga solat. Tak mesti ada, tak mesti tiada. Tengok. Kalau kita ambil wudu untuk nak baca Quran, lagi pula waktu zuhur belum masuk. Kita ambil wudu untuk nak baca Quran, untuk nak menyentuh, nak menanggung Quran pada jam pukul 11 pagi. Belum pada masuk waktu zuhur. Maka di situ wudu dah ada, tapi solat tidak ada. Bolehkah begitu? Boleh, sebab dia tak mesti. Ada wudu dengan ada solat, dia tak mesti, tidak berlazim. Tapi apabila masuk zuhur, apabila masuk waktu zuhur, kita ambil wudu, jadi ada wudu. Dan selepas pada ambil wudu, kita solat zuhur, jadi ada wudu, ada zuhur. Begitu. Tapi kalau kita ambil wudu untuk nak baca Quran belum masuk waktu zuhur, maknanya ada wudu tapi tak ada solat zuhur. Begitu dia panggil syarat. Kalau dia tiada, mestilah tiada masyru'. Tiada syarat, tiada masyru'. Ada syarat, tak mesti ada masyru', tak mesti tiada masyru'. Tapi mesti tak mesti itu tilik kepada dirinya, diri syarat. Jangan tilik benda lain. Jangan tilik kepada benda lain. Dia katanya kalau tilik kepada benda lain, maka dia boleh jadi lain pula. Tengok. Tengok setengah-setengah tu kita tilik, maknanya tilik kepada diri syarat, diri barang tadi tu. Jangan tilik kepada benda lain. Jangan tilik kepada perkara yang luar daripada dia. Itu jadi rusaklah katanya lazim tak lazim tu. Begitu. Jadi itulah kita panggil syarat. Maka cuba kita tengok pada syarat bagi wudu pula. Syarat bagi wudu pulanya, setengah daripadanya cuba tengok depan. Dia katanya pertama, adalah air itu mutlak. Itu syarat yang pertama bagi nak sah wudu. Jadi guna air mutlak syarat bagi sah wudu. Air mutlak ialah syarat bagi sah wudu. Sebagaimana wudu sendiri syarat bagi sah salat. Begitu. Jadi maknanya kalau tidak ada air mutlak. Kalau tidak ada air mutlak. Apa nak kata? Kalau tidak, macam tak ada wudu, tak ada salat. Kalau tidak ada air mutlak, mestilah tidak ada wudu. Maknanya tak boleh nak ambil wudu. Sebab tu ganti dengan tayamum. Tidak ada air mutlak, maka tidak ada wudu. Sebab tu kita ganti dengan tayamum. Kalau ada air mutlak. Kalau ada air mutlak. Mesti ke tidak ada wudu? Tak mesti ada wudu. Tak mesti tak ada wudu. Kita ada air mutlak. Tapi tak ada nak solat lagi. Tak ambil wudu. Maka air mutlak ada kat dapur. Kat dapur kita tu ada air mutlak.
Tapi sekarang apa dia? Nak tidur dah. Tak ada ambil dah wuduk. Contohnya. Maknanya ada air mutlak, tak mesti ada wuduk. Ada air mutlak, tak mesti tiada. Ada pun tak mesti, tiada pun tak mesti. Mana begitu. Kemudian tilik pada lazim mesti ada, mesti tiada apa tadi tu, tilik kepada diri air mutlak. Dengan tilik kepada dirinya, diri air mutlak. Jangan tilik kepada lain pula lah, seperti wuduk syarat bagi sah solat lah. Tak ada wuduk, tak ada solat. Tak ada wuduk, mesti tak ada solat. Ada wuduk, tak mesti ada, tak mesti tiada. Tilik kepada wuduk. Jangan jawab nakal-nakal lah. Tak ada wuduk. Ada wuduk, mesti tak ada solat. Jangan kata begitu. Kenapa? Tak ada menghadap kiblat. Itu benda lain pula. Juga kalau kita katanya ada wuduk, mesti tak ada solat zuhur. Tapi tilik kepada mana? Tilik kepada tak gelicir matahari lagi. Jangan tilik pada benda lain. Kalau kata ada wuduk, mesti tak ada solat zuhur. Boleh nak kata begitu? Boleh, tapi kita gantung dengan apa dia? Gelicir matahari. Itu dia tanya dengan jangan tilik pada benda lain. Jangan tilik pada benda lain, bukan tilik kepada diri dia. Memanglah kalau ada wuduk sekalipun tak boleh nak solat zuhur kalau belum masuk waktu. Jangan tilik pada benda luar lah. Tilik kepada diri wuduk, semata-mata wuduk. Jangan tilik pada benda lain. Mana kata bagi zat ni dengan tilik kepada diri dia, jangan tilik pada benda lain. Kalau tilik pada benda lain, tak boleh kata apa dia? Ada, tak mesti ada, ada, tak mesti ada, tak mesti tiada, tak boleh kata begitulah. Kalau tilik pada benda luar, gitu. Maka, tengok dia buat misalnya, seperti umpama haul. Haul ini syarat pada wajib zakat. Syarat bagi wajib zakat. Syarat pada wajib zakat. Syarat nak jadi wajib zakat. Syarat bagi nak wajib. Bukan syarat bagi sah. Haul cukup satu pusingan. Cukup satu pusingan 12 bulan. Cukup satu pusingan tu syarat bagi wajib zakat. Dia syarat tu pula ada dua, syarat bagi wajib, syarat bagi sah. Kalau solat ini wuduk, apa dia lagi? Menghadap kiblat, apa dia lagi? Menutupi aurat, itu syarat bagi sah solat. Kalau syarat bagi wajib solat, syarat bagi solat seperti akil balik. Akil balik itu syarat bagi wajib solat. Adapun wuduk syarat bagi sah solat. Tak apalah syarat kesemuanya. Cuma ini syarat begini, ini syarat bagi yang tu. Haul syarat bagi wajib zakat. Maka apabila kata haul itu ialah syarat, maka seperti tadi ada. Ada dia mesti ada masyrut. Tak ada dia bukan. Tak ada dia mesti tak ada masyrut. Ada dia tak mesti ada masyrut, tak mesti tiada. Maka haul ialah syarat bagi wajib zakat. Wajib zakat tu masyrut. Wajib zakat tu masyrut. Wajib zakat tu masyrut, haul ialah syarat. Tengok. Manakala ketiadaan haul. Tak ada syarat kan? Tak ada syarat, mesti apa dia? Tak ada masyrut. Manakala ketiadaan haul, ketiadaan wajib zakat.
manakala ketiadaan haul, ketiadaan wajib zakat. Manakala tiada wudu, tiada sah solat. Manakala tiada wudu, tiada solat. Sama. Manakala tiada hul, ketiadaan hul tu maknanya tak cukup hul lagi lah. Baru 6 bulan baru perniagaan. Misalnya, ada 6 bulan lagi nak cukup satu pusingan, maknanya wajib zakat belum sampai lagi, belum wajib lagi. Begini. Dan tiada daripada peroleh hul. Dan tiada daripada peroleh haul, diperoleh tu mana didapat. Mana sampailah, sampai. Peroleh haul, maknanya sampai haul. Artinya dah cukup haul. Dan tiada daripada peroleh haul, mana ada haul. Cakap mudah-mudahnya ada haul. Tiada-tiada wajib zakat kerana ketiadaan sebab, iaitu sebab ada nisab. Maka jika ada nisab, wajib. Dan jika tiada nisab, tiada wajib zakat. Ini makna daripada sekira-kira zatnya, dirinya. Jadi di sini dia katanya haul adalah syarat pada wajib, syarat bagi wajib zakat. Nisab adalah sebab. Tapi ini kata nisab tu sebab tu menyalahi dengan yang masyhur. Yang masyhurnya nisab pun syarat bagi wajib juga, sama dengan haul. Tapi dia di sini dia bilang kata nisab tu, sampai nisab tu ialah sebab. Tengok. Dia katanya dan tiada daripada peroleh haul. Maknanya tiada tu dan tiada daripada peroleh haul. Tiada tu sama dengan wajib zakat. Yani tiada wajib zakat daripada peroleh haul. Jadi maknanya tak mesti apabila dah sampai haul tak mesti wajib zakat. Macam tadi dah, ada wuduk tak mesti wajib, tak mesti ada solat. Bila ada haul, dah sampai haul, belum tentu nak wajib tak wajib kan. Ada haul, dah cukup haul. Dah cukup haul tu belum tentu wajib zakat tak wajib. Sebab apa? Kerana ketiadaan sebab. Dengan maknanya kalau dah cukup haul, boleh jadi tiada wajib zakat. Boleh jadi wajib, boleh jadi tak wajib. Begitu. Tapi dia nak ambil sebelah balik, tak wajib. Ada haul tapi tak wajib zakat lagi. Kenapa? Kerana ketiadaan sebab. Kerana ketiadaan sebab. Sebab bagi wajib zakat. Iaitu sebab ada nisab. Sampai nisab. Cukup bilangan dia. Jika ada nisab, wajib. Kalau sampai nisab, wajib. Jika tiada nisab, tiada wajib zakat. Ini makna daripada sekira-kira zatnya. Kita takut tak faham di sini, kita balik pada wuduk dengan syarat, wuduk dengan solat pula. Wuduk dengan solat zuhur.
Ha. Tak ada wudu, tak ada lah solat zuhur. Mesti. Ketiadaan wudu, mesti ketiadaan solat zuhur. Ha, kita ambil buat misal solat zuhur saja. Lepas tu solat lain-lain, kiaslah. Tak ada wudu, mesti tak ada solat zuhur. Walaupun dah masuk waktu sekalipun. Waktu zuhur, apa dia? Apa dia masuk waktu zuhur? Mulai daripada gelicir matahari. Walaupun dah gelicir matahari, walaupun sekarang dah nak masuk asar dah sekalipun, tapi tak ada wuduk, tak ada zuhur. Sebab kalau buat dengan tak ada wuduk, tak kira kata solat kan? Ha, tak kira kata solat, kira kata tak ada. Tapi kalau ada wuduk, mesti ke tidak ada solat zuhur? Mesti ke tidak ada solat zuhur? Tak mesti ada solat zuhur, tak mesti ada. Ada pun boleh jadi, tak ada pun boleh jadi. Ha, kalau katanya ada wuduk, ada boleh jadi. Kalau dah masuk waktu, kita belum solat lagi. Ada wuduk, belum tentu tu boleh jadi tak ada zuhur sebab belum masuk waktu. Tak, tak tanya balik Ustaz lagi ya. Jadi itulah syarat bagi zuhur, wuduk. Maka dia sebab tu ya begini pula. Ya sebab tu seperti dia kata tadi tu, sebab tu ialah sebab bagi zakat tu dia kata iaitu nisab. Jika ada nisab wajib, jika tiada nisab tiada wajib zakat. Dia begini. Dia sebab dia begini pula. Ada, tak ada, tak ada. Itu sebab. Ada, tak ada, tak ada. Tengok. Dalam bab zakat, nisab. Ada nisab, ada zakat. Tak ada nisab, tak ada zakat. Kalau salat zuhur, apa dia sebab dia? Sebab jadi wajib zuhur ialah gelicir matahari. Ada gelicir, ada wajib zuhur. Tak ada gelicir, tak ada zuhur. Tengok sekarang tu belum gelicir. Tak ada lagi wajib zuhur. Begitu. Dia sebab tu macam tu. Ada, tak ada, tak ada. Senang. Tak pening sangatlah sebab tu. Ada lah. Tak ada lah. Tengok. Ada gelicir matahari, adalah wajib zuhur. Tak ada gelicir lagi, mana belum gelicir lagi, belum masuk. Senang dia. Tapi syarat ni kalau tiada, dia mesti tiada. Masyurut. Kalau ada, tak mesti kerurubah. Tak mesti ada, tak mesti tiada. Kalau sebab dia dengan musabab. Sebab gelicir matahari, musabab tu wajib zuhur. Ada sebab, adalah musabab. Tak ada sebab, tak adalah musabab. Kalau nak terus lagi, macam lazim dan malzum. Yang kita belajar dalam kitab Faridah. Bakurah je. Ada lazim, ada malzum. Tak ada lazim, tak ada malzum. Bila. Maka, jadi dah cukup haul zakat macam mana? Cukup haul tak wajib. Gini. Kita dah mulai menego, dah cukup setahun. Tapi nisab tak sampai. Itulah tak wajib. Kan? Kalau dah cukup haul, dah cukup setahun, setahun dah cukup, nisab dah sampai, itu wajiblah. Kalau nisab
Dia sebabnya nisab kena kira, haul kena kira. Pada masalah perniagaan dan lain-lain lagi. Maknanya kalau dah sampai haul ada syarat, maka kena tengok pula sebab dia ada ke tidak, ialah nisab. Kalau sama-sama ada, haul dah sampai, nisab dah cukup, maka wajiblah. Tapi kalau sampai haul, dah cukup haul tapi nisab tak sampai sebab benda tak banyak, perniagaan kita kecil saja, maka tak wajib. Begitu. Cumanya itulah tilik pada dengan secara hospital lalunya begitu. Tapi masalah haul tu dia nak wajib tu kena syarat bagi nak wajib tu kena sampai haul. Kalau tak sampai tak wajib. Tapi kalau belum sampai haul tak wajib lagi, tapi zakat dia boleh kita nak keluar belum pada sampai masa wajib. Tengok zakat fitrah tu kalau kiranya wajib sampai masa wajib tu apabila masuk malam bulan Syawal, tak masuk tak wajib. Tapi di awal Ramadan dah boleh kita nak keluar zakat. Zakat boleh kita nak segerakan belum sampai masa wajib. Jadi maknanya di antara haul, haul ni syarat pada wajib. Adapun nisab tu adalah sebab jadi wajib. Kalau nak banding solat zuhur, wuduk tu haul macam wuduk. Gelincir matahari macam nisab. Begitu. Jadi di sini maknanya kalau dia haul dengan nisab, dia kena setimbang. Maknanya kalau dah sampai nisab tapi tak cukup haul, tak wajib lagi juga. Sebab ada tapi syarat wajib tiada. Nisab dah sampai. Meniaga baru seminggu baru kita mula meniaga tapi modalnya banyak. Perniagaan kita besar. Kalau kira dah sampai nisab. Atau duit simpanan kita simpan kali pertama tu 300-400 masalah, 300-400 ribu masalah kita simpan. Mulai simpan tu dah sampai nisab. Tapi dah sampai haul, dah cukup haul ke tidak? Belum. Tak wajib lagi. Begitu. Tapi kemudian yang soalan tadi minta soal balik. Adapun murad daripada syarat wuduk di sini, maka iaitu barang yang lain daripada rukun. Maka arti rukun barang yang masuk di dalam mahiyah dan syarat itu barang yang keluar daripada mahiyah. Tetapi yang tak dapat tiada daripadanya. Jikalau tiada diperoleh, ia nascaya tiada sah wuduknya. Maka di sini dia akan cerita makna perbezaan di antara rukun dengan syarat pula. Ni sepatutnya benda begini tu orang belajar dalam kitab ilmu usul al-fiqh. Benda-benda begini tu kita belajar, ini bahasan begini tu bahasan di dalam ilmu usul al-fiqh. Bahasan tentang syarat, sebab, rukun, itu bahasan dalam ilmu usul al-fiqh. Tapi dia masuk dalam di sini kita boleh belajarlah untuk nak tahu kalau di mana tepat, di mana sebab, di mana syarat, di mana rukun. Maka untuk seminit dua lagi, jadi dia berbeza di antara rukun dengan syarat. Kita tengok pada solat. Dia syarat ni sebelah luar, rukun sebelah dalam. Dengan maknanya nak bagi senang kita bagi nampak sementaranya, kalau kita buat dalam benda yang kita buat di dalam masa kita solat, itu rukun.
benda yang kita buat dalam masa kita solat adalah rukun solat. Baca Fatihah rukun. Sebab dalam solat. Rakaat, i'tidal, berdiri, sujud, apa dia? Itu dalam solat. Sehingga niat pun rukun. Takbiratul ihram pun rukun. Nah, tapi kalau syarat dia luar. Tengok, ambil wudu. Ambil wudu belum pada nak solat. Dia bukan solat. Dia bukan solat. Wudu ni bukan dia solat. Wudu bukan dia solat, dia luar daripada diri solat. Sebab tu kalau kita tengok orang sedang mengambil wudu, kita nak boleh cakap dengan dia kan. Sebab tu ketika ambil wudu boleh ke tidak makan? Ambil wudu sambilan makan, sambilan minum, boleh ke tidak? Boleh, sebab wudu bukan solat. Tapi kalau solat tak boleh makan, tak boleh minum, haram dalam solat. Begitu. Jadi maknanya menghadap kiblat, pakai tutup aurat, mengambil wudu luar daripada diri solat. Adapun kalau yang kita panggil rukun adalah benda yang ada di dalam diri solat. Dia panggil juzuk dia, rukun tu juzuk. Sebab tu kalau kita tengok orang tu menghadap kiblat, kita boleh kata ke tidak dia tu solat? Tak mesti kan. Menghadap kiblat tak mesti solat. Menutup aurat tak mesti solat. Tapi kalau berdiri baca Fatihah, kita tengok orang tu berdiri baca Fatihah, kita boleh tahu orang tu solat. Kalau kita tengok orang tu rokok, kita kata dia apa? Dia solat. Kalau kita baca Fatihah sambilan berdiri, maknanya kita solat. Kalau kita rokok, maknanya kita sedang solat. Kalau kita i'tidal, maknanya kita sedang solat. Kalau kita sujud, maknanya kita sedang solat. Tapi ketika kita basuh muka, ketika sapuh kepala, basuh tangan, kita solat ke ketika tu? Bukan. Ketika kita pakai kain baju untuk menutup tiap aurat, kita solat ke masa tu? Bukan. Maka itu panggil syarat kalau di luar. Kalau di dalam, dia panggil rukun. Begitu. Maka kita ulang balik. Adapun murad daripada syarat wuduk di sini, maka iaitu barang yang lain daripada segala rukun. Kita akhir di situ. Begitulah kitab, apabila kita belajar kitab yang besar, kitab Buriyah ni maksudlah kitab yang besar lah. Maka segala perkara dia akan sentuh, dia akan sebut. Yang mana kalau kita belajar kitab yang kecil-kecil itu, syarat apa dia benar-benar begini, dia tak sebut lah. Tapi ni untung kalau kita belajar kitab besar, boleh tahu, boleh dengar. So kurang-kurangnya kita pernah dengar benda ini. Maka akhir di situ ada pun murad daripada syarat wuduk. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Baba. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Ya. Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.